Saya tiap-tiap hari berjalan. Tiap-tiap hari naik kereta. Seminggu 2 kali naik kapal terbang. Siapa yang nak tolong perjalanan saya? Naik atas kapal terbang. Buatnya terhempas. Buatnya jatuh. Buatnya hilang. Tak jumpa dah 5 tahun. Saya nak doa, ya Allah, selamatkanlah aku, ya Allah. Tuan-tuan, lepas ni saya nak ketangkap. Besok patah balik ke Pulai pula. Setiap hari kerja saya ialah berjalan dalam jalan. Berapa banyak aksiden yang saya jumpa tengah jalan. Yang saya jumpa mayat tengah jalan. Yang saya jumpa kepala putus. Penunggang motosikal, dia jatuh. Kepala dia, tuan-tuan, belaga dengan guardrail tu. Badan melayang, kepala kat situ. Helmet lagi ada. Saya kata, ya Allah, kalau dia boleh aksiden, aku juga boleh aksiden. Sebab tu saya nak selamatkanlah perjalanan aku, ya Allah. Nak ini ni, tuan-tuan, supaya doa kita mustajab. Kelebihan dia ialah dengan bersedekah. Sebab itu wartawan Astro datang temu ramah saya, buat dokumentari. Saya tak tahu bila keluar. TV3 dah keluar lah, in person. Ustaz Kazim in person dah keluar dah dulu. Dia ambil saya punya hidup 3 hari rakaman. Daripada pagi saya buat sampai ke tengah malam. Kameraman tu ikut saya. Dengan penerbit, penolong penerbit. Saya makan, dia ambil gambar. Saya menceramah, dia ambil gambar. 3 hari, tuan-tuan. Nasib baik penerbit tu cantik. Saya sabarlah, tuan-tuan. Mana faham, tak faham sudah. Last, sebelum dia orang balik, penerbit tanya pada saya, Ustaz, kalau kami jadi ustaz, kami tak sanggup. Balik pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, ustaz start motor, ustaz pergi melawat asrama sekolah. Kami tak sanggup. Bangun balik ceramah 2 pagi, saya bawa kereta, saya duduk dekat pondok saya. Dalam kereta tu saya tutup enjin, saya duduk, saya jaga, takut-takut perompak, pencuri, penyamun datang. Kami tak sanggup. Kami tak sanggup, ustaz. Kami sendiri tengok orang bagi sanggup hati pada ustaz. Duit tu pula ustaz bagi pula pada orang miskin sekolah ustaz. Kenapa yang ustaz susah payah buat macam ini? Saya jawab, sebab saya banyak dosa. Saya nak mudah-mudahan Allah ampun dosa saya. Yang kedua, saya cakap, saya susah payah bela orang tua-tua ni sebab saya tak bela bapak saya. Dah meninggal lah pun satu pakcik. Kaki dia pendek sebelah kerana aksiden. Besi dalam paha dia. Punggung dia ni besi. Aksiden, langgar lari. Lumpuh. Saya bela dia, tuan-tuan, 10 tahun lebih di sekolah saya. Berak dia pun saya basuh, padahal bukan bapak saya. Sebab saya tak pernah tolong bapak saya. Saya nak pahala bela bapak. Sebab bapak saya meninggal, umur saya 8 bulan. Bila masa saya nak tengok bapak saya? Saya tak ada bapak, dialah bapak saya. Pakcik itulah bapak saya. Pakcik itulah bapak saya. Yang ketiga, sebab saya kata supaya Allah tolong saya dalam kerja dakwah saya, dalam rumah tangga saya, dalam kesihatan saya, Allah tolong. Dengan sebab saya tolong orang, Allah tolong saya. Itu yang saya nak. Sebab tu saya bersyukur, tuan-tuan, bila saya kena sakit jantung, serangan jantung, saya jatuh di hadapan orang ramai. Berapa ramai boleh tolong saya? Bayangkan kalau saya jatuh atas kapal terbang, saya jatuh atas dalam hutan, saya ceramah dalam hutan, siapa nak tolong saya? Tapi saya ceramah depan orang ramai, saya jatuh. Ambulans dah sebelah, hantar terus. Sampai pada satu tahap, stand yang dalam badan saya ni pun, tuan-tuan, orang sedekahkan. Di saat saya kritikal, 4 minit lambat, saya akan pergi. Tiba-tiba ada orang sedekahkan, tuan-tuan. Sampai sekarang saya tak tahu siapa yang sedekah. Yang hadiahkan pada saya stand. Yang ini yang saya nak. Allah tolong, alhamdulillah. Sebab tu, tuan-tuan, jangan takut nak tolong orang. Sebenarnya bila kita tolong orang, kita tolong diri kita sendiri. Jangan-jangan tuan-tuan rasa bila tuan-tuan masukkan duit dalam tabung tadi,
Tuan-tuan tolong Johor Corporation. Tak, dia orang dah kaya tuan-tuan. Bukan dia lah Johor Corporation. Jacob dah kaya. Jangan tuan-tuan anggap tuan-tuan tolong dia. Nak buat Lakin Sentral, nak buat masjid, klinik wakaf, nak tolong Jacob. Tak, tolong kita. Untuk kita di dunia, di kubur dan di akhirat. Ini target saya tuan-tuan. Dan betul macam Ustaz sebutkan tadi. Ma naqasat sadaqatu min mal. Tidak akan berkurang harta bila kamu bersedekah. Allah tolong macam-macam tuan-tuan. Sampai sekarang. 2 hari lepas saya naik kapal terbang. Seperti biasa, saya tak perlu beratur. Polis tengok je saya, polis bantuan tengok saya. Datuk Kazim, sila. Tak payah beratur. Minta maaf ya tuan-tuan, dia sakit jantung ya. Jadi akak-akak kalau tak nak beratur, minta sakit jantung. Insya-Allah. Kita silat-silat hari bulan, kita beratur kat kubur. Meriah, ramai je tuan-tuan. Allah tolong macam-macam hidup. Allah tolong. Sebab tu tuan-tuan, jom kita tolong diri kita sendiri, kita wakaf untuk diri kita sendiri, orang yang kita sayang, orang yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah tolong kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bagi rezeki pada kita dengan jalan yang kita tidak tahu. Ustaz kata ustaz buat sekolah, rezeki ustaz Allah murahkan. Allah tolong sakit jantung lah, Allah tolong macam-macam lah. Tapi ustaz tak boleh masuk TV. Ustaz sedekah tapi ustaz tak boleh masuk TV. Macam jawablah. Yang tak boleh masuk TV, TV1, TV3 boleh. Minggu depan rakaman dengan Astro, tazkirah malam Jumaat, boleh ya. Minggu depan tazkirah Al-Kuliah, TV3, no problem. Tadi pun dalam Astro ada kalau ada jodoh. Yang tak ada kalau ada bodoh. Itu je. Tuan-tuan, saya masuk TV bukan baru. Lama dah. Kalau orang tak panggil saya masuk TV pun alhamdulillah. Bagi ustaz lapis-lapis muda yang handsome ni, yang muka value mahal ni. Muka saya tak ada value dah, siapa nak tengok. Kalau jadi pelakon pun pelakon tambahan tuan-tuan, tukang kat hidang yang dalam filem ni. Ini hero boleh lagi, muka macam Fatah Amin. Saya cakap saya dah lama, kalau masuk TV pun orang tak tengok dah. Yang kedua saya cakap, saya syukur TV tak panggil saya. Sebab saya dah tak larat bersolek. Muka saya ni tak larat nak solek tuan-tuan. Bedak dengan macam-macam benda. Spotlight yang duk suluh pada saya tu. Rakaman 4 jam, 5 jam, siaran setengah jam. Duk suluh muka saya sampai mata jadi kelabu. Eloklah dia orang tak panggil pun, alhamdulillah. Saya tak rugi. Yang ketiga, lepas 2 minggu dia orang umum, Ustaz Kazim tak boleh keluar TV, radio. Tak apa. Datang satu syarikat. Ustaz, kami adalah pengedar kain telekung dan kami nak lantik Ustaz sebagai duta telekung kami. Nganga saya tu. Saya cakap, saya tak pakai telekung sembahyang. Betul Ustaz tak pakai, tapi kami nak letakkan brand, design by Duke. Boleh Ustaz? Nantilah dulu. Saya kena try lah dulu. Kena bagi isteri saya pakai. Kena bagi anak saya pakai. Selesa tak? Bagi seminggu. Basuh macam mana? Kain dia bermutu ataupun tidak? Sejuk ataupun tidak? Isteri saya kata on, baru saya on. Bila on. TV tak panggil, telekung panggil. Tak lama lagi tuan-tuan, tepi jalan tu akan ada signboard besar. Iklan. Nak mak teringin nak pakai telekung Ustaz Kazim. Oh, nampak tuan-tuan. Allah kalau dia nak ganti rezeki, mana tuan-tuan tahu? Saya tak susah hati langsung tuan-tuan. Minggu ni saya naik kapal. 2 minggu lagi. 21 hari bulan. Saya naik kapal. Bawa jemaah naik kapal, naik krus. Seronok tuan-tuan naik krus. Saya kalau bawa umrah macam ustaz, pergi umrah lah, Aqsa lah dia pergi. Saya buat ceramah di Mekah.
Bukan semua datang. Bila buat ceramah di Mekah, di hotel, banyak yang shopping, cari jubah, cari kurma. Tapi kalau saya buat ceramah atas kapal, semua datang. Sebab dia orang tak boleh shopping. Kiri kanan laut, pergi laut. Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia bagi rezeki macam-macam. Jadi jangan takut untuk bersedekah. Jadi tuan-tuan, saya ucapkan ribuan terima kasih pada Ustaz Alim, terima kasih pada Johor Corporation, terima kasih pada Wakaf An-Nur, terima kasih pada Jawatan Kuasa Masjid dan semua yang datang. Daripada tempat tuan-tuan ni ramai yang datang melawat sekolah saya. Terima kasih atas lawatan, terima kasih atas sokongan tuan-tuan yang datang melawat sekolah saya. InsyaAllah siapa yang nak datang melawat dipersilakan lagi. Siapa yang nak tinggal di sana pun ada 20 rumah pondok yang kosong. Boleh daftar. Siapa yang nak duduk bulan Ramadan sebulan pun boleh. Di sana setiap malam Qiyamul Lail. Dari malam pertama Qiyamul Lail lah. Zuhur kuliah, duha kuliah, dan kita sediakan makan sahur dan berbuka puasa. Jamuan tengah hari tidak disediakan. Ya, yang mana faham, tak faham sudah tuan. Yang kedua, yang ketiga, saya akan buka akademi da'i untuk melatih anak-anak muda macam ustaz. Jadi kalau tuan-tuan nak masuk akademi da'i, dialu-alukan anak-anak. Sebab saya dah ceramah 29 tahun. Dah sangat tua dah. Dah patut rehat duduk di muzium. Tengok cucu-cucu dah. Cucu dah ada ustaz? Belum. Menantu? Belum. Orang tanya saya, ustaz, bila nak bermenantu? Saya cakap saya pun boleh kahwin lain, awak sibuk tanya menantu pula. Jadi saya cadang, saya nak latih pendakwah untuk gantikan saya. Dulu saya buat di Astro, saya buat di TV3. Sekarang saya buat di tempat saya sendiri, nama dia Akademi Da'i. Jadi siapa yang nak masuk 18 tahun ke atas, dan mereka akan tinggal dengan saya selama 3 tahun. Asrama dia orang, rumah dia orang dalam rumah saya. Jadi kalau tuan-tuan datang ke sekolah saya, rumah saya, sekolah, asrama budak-budak da'i dalam kawasan rumah saya. Saya nak latih betul-betul supaya jadi penceramah yang disukai, penceramah yang boleh memahamkan orang. Keluar pada masjid semua faham. Kita tak nak keluar pada masjid, pening kepala aku ustaz tu ceramah. Yang tu kita tak mau. Yang inilah yang saya cuba latih, cuba buat. Dan bagi siapa yang tuan-tuan yang nak derma kepada sekolah saya, di luar sana tu ada produk-produk Al-Barakah. Tuan-tuan boleh derma lah, macam-macam lah. Okay, yang saya syorkan ialah jus durian Belanda dengan package dia. Makan dengan habbatus sauda, za'faran dan madu lebah. InsyaAllah saya hadiahkan payung saya, ada gambar saya lagi. Okay, agak-agak panas, buka je makcik. Ustaz Kazim akan memayungi anda. Jangan cakap abang tak payung, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih ustaz.